Kalau dia menyesatkan Wahabi sedangkan tidak ada Wahabi, bermakna dia menyesatkan. Kadang-kadang dia cerita pasal Wahabi bagus juga. Kenapa? Kita susah nak kenalkan orang tu Wahabi. Rupanya mereka nak kenalkan Wahabi, tak kenal dengan Wahabi, kita lah kenalkan siapa Wahabi. Akhirnya orang tahu apa tu Salafi. Sebab yang dikatakan Wahabi itu bukan Wahabi tapi Salafi. Ya? Kita kembali kepada apa yang kita bincang. Cuba lihat di halaman 14. Kata doktor yang sama, Dr. Qasim Ghani, ketiga ya, di buku surat 14. Sebilangan para pengkaji berpendapat Sufi, tarikat Sufi tumbuh dari kesan pemikiran firqah falsafah. Tidak terkecuali falsafah Neo-Platonisme. Dalil-dalil untuk membuktikan sahihnya pendapat yang demikian adalah dengan adanya persamaan antara teori falsafah tarikat ini dengan teori falsafah dari barat. Ditambah pula dengan pembuktian sejarah bahawa falsafah Greek atau Yunan sudah meluas di Asia Barat sesudah dan sebelum kedatangan Islam. Jadi falsafah yang ada. Keempat, sebagian pengkaji menegaskan bahawa Sufi tasawuf diambil terpengaruh dari ajaran Masihi. Lihat, Yahudi dan pendeta-pendeta dari kedua agama tersebut yang membawa masuk, seterusnya menghidupkan ideologi tersebut di dalam ajaran Islam setelah mereka memeluk agama Islam, sama ada dengan kesedaran, keikhlasan atau cara nifak yang bertujuan jahat. Faham tak? Orang Yahudi Nasrani masuk Islam, dia pura-pura untuk memasukkan Islam di dalam, makanya dibawa falsafah Sufi di dalam Islam. Contohnya ya, di dalam agama Sufi dia ada satu keyakinan wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud? Satu kewujudan. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali wujudnya Allah. Jadi Allah meliputi segala-galanya. Ini terdapat dalam akidah seperti akidah Yahudi, kerana Yahudi mengatakan Uzair itu Tuhan, yang di langit itu Tuhan. Kerana bagi mereka Tuhan ada di mana-mana. Jadi Uzair itu ada dalam tubuh Tuhan, Tuhan ada dalam tubuh Uzair. Dalam kaedah wahdatul wujud. Wahdah. Begitu juga dalam akidah Nasara. Akidah Nasara mengatakan kami tidak menyembah Maryam ataupun kami tidak menyembah Isa, tapi kami menyembah Allah. Kerana Allah ada di mana-mana. Oleh kerana diri Maryam dan diri Isa itu suci, maka Allah bersemayam di situ. Begitu juga bagi orang yang wahdatul wujud, kenapa dia ada keyakinan wahdatul wujud? Dia mengatakan Allah berwujud dengan dia. Dia Allah, Allah dia. Sebagaimana Ibn Arabi mengatakan aku dia, dia aku. Dalam akidah wahdatul wujud. Jadi kami akan bincangkan nanti apa itu wahdatul wujud, yang mana wahdatul wujud adalah akidah yang syirik. Seterusnya, kelima, sebagian besar ahli sejarah pula menyatakan bahawa Sufi tasawuf pada hakikatnya diambil dan terpengaruh dari teori falsafah orang kafir, terutama dari agama Hindu dan Buddha, yang tujuan asalnya menggunakan falsafah tersebut untuk menentang kaum filosof yang menyerang melalui falsafah. Digunakan falsafah untuk menyerang falsafah. Subhanallah. Seolah-olah nak bersihkan najis dengan najis. Macam mana nak bersihkan najis dengan najis? Orang tu buang air besar, tak ada air, dia cuba pakai air kecil. Air juga tak? Macam itulah istilahnya. Nak hapuskan tasawuf dengan tasawuf tu salah. Nak hapuskan api dengan api boleh. Itu istilah yang mereka gunakan dulu. Keenam, tarikat Sufi, tasawuf dan segala tarikat kebatinan yang terdapat di dalam kepercayaan masyarakat Islam yang telah menjadi amalan dan pegangan mereka pada asalnya adalah ciptaan yang dipelopori oleh Yahudi dan diresapkan ke dalam akidah Islamiyah. Gerakan ini diketuai oleh seorang pendeta Yahudi iaitu Abdullah bin Sabah, berasal dari Yaman. Gerakan konspirasi jahat ini diprogramkan semata-mata untuk merosakkan akidah, ibadah, memecah belah perpaduan Islam, mengkucar-kacirkan barisan ummah serta untuk melemahkan kekuatan dan keutuhan daulah Islamiyah. Jadi rujukannya kita ambil daripada buku Tarikh Tasawuf fil Islam oleh Dr. Qasim Ghani. Iya. Ada pertanyaan tentang ini tuan-tuan? Tak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan teruskan. Ali ada pertanyaan? Mungkin di luar tajuk. Tak ada masalah. Cuba bagi tafsir Bismillah. Apa maksud Bismillah? Yang saudara Ali tahu apa agaknya? Agaknya, lebih kurang lah. Apa agaknya dalam pemikiran saudara Ali ni? Lebih kurang apa saja? Apa agaknya yang nama Allah yang Maha Pengasih, Ya. Maha Penyayang. Ya. Itu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembalikan kepada akidah, itu termasuk dalam akidah tauhid asma wa sifat. Sebab nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, 99 antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim juga termasuk sifat Allah. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan dalam bab akidah tauhid asma wa sifat. Tauhid kita ada 3 kali. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian ulama mengatakan asma wa sifat wa zat. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat wa zat. Itu yang ada. Jadi apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, sifat Allah yang pengasih dan penyayang, kita tak boleh bincangkan panjang-panjang. Sebab kata Imam Syafi'i, amiruha kama ja'at bila kaif. Terimalah tentang sifat Allah ini sebagaimana didatangkan oleh Quran hadis tanpa dipersoalkan. Ya, kalau terjemahnya yang saudara Ali mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, itu cukup. Bagaimana kalau dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha
Penyayang. Sama maknanya. Sama. Iya, sama makna. Pemurah, pengasih, penyayang, maknanya sama. Dia memberi makna seperti itu. Lagi satu, ada tentang Iya. hadis. Hadis ini saya tengok banyak kali. Iya. Tapi tak tahu sama ada sahih ataupun hadis dhaif ataupun hadis yang lain. Iya. Selepas makan tu, Iya. Rasulullah SAW ada siapa? Rasulullah SAW kalau makan, kalau jatuh, Rasulullah SAW kutip selagi tidak putus. Kenapa dikutip kata Rasulullah? Mungkin yang ini berkatnya. Tapi orang kita makan masih banyak berabuk-berabuk. Rasulullah SAW makan, dia berhenti sebelum kenyang. Tapi kita berhenti bukan sudah kenyang, sudah tak boleh masuk. Itu bezanya. Betul tak? Iya, dah kenyang tapi makan lagi. Sebab kata Rasulullah SAW 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk digosokkan, 1/3 jangan dibincangkan. Kalau dibagi 4. Faham insyaAllah? Jadi siapa yang dia isap dalam itu dia bagi. Sebab ni baki-bakinya yang ada. Kalau tidak isap memang kita makan nasi, cuba lihat. Makanya sunnah supaya nasi-nasi ini jangan dibuang. Bukan dijidat tapi diisap. Diisap. Kenapa? Saya tidak tahu. Seperti satu orang sahabat dia makan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW yang minum. Makanlah tangan kanan, dia mengatakan Rasulullah SAW saya tidak berdaya. Kata Rasulullah iyalah tidak berdaya. Tangannya paralyzed ya. Kenapa sombong? Dengan Rasulullah SAW sombong dia. Kata Rasulullah SAW yang minum, makanlah dengan tangan kanan. Tapi dia mengatakan beralasan saya tidak berdaya. Kata Rasulullah SAW bila tidak berdaya. Itu jadi doa. Tangan dia paralyzed, tak boleh pakai yang kanan, pakai yang kiri dia. Yang makan tangan kiri itu setan. Yang makan tangan kiri itu setan. Jangan ikut setan. Itu masalah makan saja. Tetapi semalam kita dapat undangan di Hilton. Rata-rata orang bagi makan tangan, potong tangan kiri. Dia tengok kita potong makan tangan kanan, dia heran sambil tengok. Ih, makannya pakai tangan kanan sebagai pakai garpu dan apa? Pisau. Potong cantik aja. Semua. Cuma muslimah tepianan tu kan dia perasan kita makan pakai tangan kanan maka diubah. Ya tak? Yang lain sebut tangan kiri. Semua kecuali kita 3 orang aja makan tangan kanan. Yang beratus orang makan tu di Hilton tu, semua tangan kiri. Hebat. Dia malu tangan kanan tu. Rasulullah mengatakan itu syaitan tu. Lebih-lebih lagi kalau tak baca bismillah. Di dalam hadis disyarahkan oleh ulama-ulama hadis muhadditsin, bila kita nak makan jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadisnya bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Sampai macam itu ulama hadis menjaga. Rasulullah mengatakan bismillah, bismillah lah. Seorang laki-laki makan daripada Rasulullah SAW, dia lupa nak baca bismillah. Kata laki-laki ini didengar oleh Rasulullah SAW, dia baca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Setelah dia baca seperti itu, kata Rasulullah SAW, syaitan memuntahkan apa yang sudah dimakan. Kata Rasulullah SAW, makanan yang sudah dibaca bismillah, syaitan tidak boleh sentuh. Berkatnya, makanan yang sudah dibacakan bismillah, para syaitan tak boleh sentuh. Tapi berapa orang yang nak baca bismillah, kita tengok gelojoh sangat, tak baca bismillah tangan kiri lagi. Memang itulah temannya syaitan. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar sebab masalah hadis. Nak jadi orang mulia si Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini dihidupkan. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Bagaimana Allah angkat? Kerana ilmu ini diamalkan. Bukan susah sangat mengamalkan ilmu. Tak susah mengamalkan ilmu. Ya? Apa lagi soalan insya-Allah? Dia teruskan. Katakan bahawa sufi adalah pembahagian ilmu-ilmu untuk tazkiyatun nafs. Maksudnya untuk mencegah diri maka dibagikan pada ilmu sufia dan fiqh. Maksudnya pembahagian ilmu sahaja bukan dari sudut istilah yang dibicarakan macam mana. Islam sebagaimana kita ketahui hidup dengan istilahnya. Fiqh ada istilahnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang mulia maka difaqihkan agama. Jadi orang ini namanya faqih. Orang ini namanya faqih, ahli fikih. Fiqh itu ilmu. Apa lagi? Istilah sufi tidak ada. Kalimah sufi tidak ada. Betul tak? Tadi fikih ada. Apa lagi? Akidah. Kalimah akidah dalam Al-Quran ada. Dalam hadis ada. Dalam bahasa Arab ada. Kalimah apa dia? Ya? Akhlak. Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mulia akhlaknya. Apabila Aisyah ditanya apa tentang akhlak Rasulullah SAW, khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Quran. Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Jadi orang-orang sufi ini mengatakan Islam, iman, ihsan. Ihsan itu sufi katanya. Iman, Islam, ihsan. Ihsan bukan sufi. Apabila Rasulullah menjelaskan kepada kita melalui malaikat Jibril yang datang, apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah wa huwa yarak. Ihsan adalah apabila engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, engkau kena yakin bahawa Allah melihat engkau. Itu ihsan. Bagaimana kalau orang di dalam kilang seolah-olah dirasakan dia punya supervisor dekat belakang dia nak cuci tulang.
Kalau kehilangan biskut dia nak masuk mulutnya, dia akan jaga. Begitu juga kalau Allah sentiasa melihat kamu, takkan kamu nak main-main. Jadi ihsan. Tapi ihsan ni dikatakan oleh mereka sufi, atau ihsan ni dikatakan oleh mereka tasawuf ataupun akhlak. Akhlak ni mereka katakan sufi dan tasawuf. Tidak ada kalimah sinonim atau mufradat seerti sufi itu akhlak, akhlak itu sufi, tidak ada. Langsung tidak ada.